حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وقرابته وأصحابه التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا إلى أرواح الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين، وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنورك شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi kurnia rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang ada ini, marilah sama-sama kita kembalikan jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman dan hidayah untuk meneruskan perjalanan kita menuju redha Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara-perkara kemurkaan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu bi anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Az-Zumar 58. Yang bermaksud, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang menzalimi diri mereka, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan keseluruhan dosa kamu, dan Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Tuan-tuan dan puan-puan, bila menyebut tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, tanggungjawab kita sebagai umat Islam ialah pertamanya mensucikan diri kita dari zahir dan batin kita. Kalau yang zahir kita sucikan dengan air yang mutlak, air wudu, mandi dan sebagainya. Tetapi yang batin ini kita sucikan ia dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadisnya, sentiasa bertaubat kepada Allah, sehingga kan setiap hari 100 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah. Bukanlah bermaksud Nabi itu berdosa, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksum daripada segala dosa-dosa. Tetapi sebagai ibadah Nabi tadi mencerminkan kepada kita agar umatnya itu yang banyak dosa kita ini, tuan-tuan, sentiasa dalam hati kita, dalam sedar kita, dalam jaga kita ini memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tidak sedar, kadang-kadang perjalanan hidup kita itu ada onak dan duri. Perjalanan hidup kita ini yang sepatutnya inginkan Allah dan keredaannya sahaja, kadang-kala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala
didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian yang begitu besar kepada kita, hingga kadang-kadang hati kita terasa begitu tertekan, dan ada yang kalah dalam perjalanan kita menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ibadah solat kita, selepas sahaja kita berniat ibadah kita khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, sembahyang kita sahaja untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap waktu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji kita ini tuan-tuan, ikrar kita ini tuan-tuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan ikrar yang palsu, bukan ikrar yang dusta, tetapi ikrar yang sebenar-benar ikrar kita inginkan Allah dan keredaannya sahaja. Sembahyang kita, ibadah kita hari-hari, hidup kita dan mati kita semata-mata untuk Allah dan keredaannya. Jadi apa sahaja yang kita lakukan, kita laksanakan, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, barulah hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan kita itu, amal ibadah kita yang khusus ataupun yang umum, dimulai dengan niat, dipastikan dengan niat. Kerana apa? Niat merupakan pokok segala amalan. Sebab itu tuan-tuan, untuk mensucikan niat yang ada dalam hati kita ini, memerlukan kita sentiasa mensucikan diri kita zahir dan batin. Sebab itu Islam sangat menekankan untuk kita sentiasa membersihkan jiwa kita, sangat menekankan pembersihan rohani dan juga menekankan pembersihan jasmani. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat kasihkan hamba-Nya yang sentiasa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat kasih juga kepada hamba-Nya yang sentiasa membersihkan dirinya daripada segala kekotoran. Tuan-tuan hadirin hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah tanggungjawab kita agar kita tidak sentiasa putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala? Firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal walaupun sebesar ataupun seberat zarah, maka akan tersurat dalam catatan amalannya. Dan juga barang siapa yang mengamalkan atau berbuat sesuatu perkara yang buruk, maka akan tercatat dalam suratan amalannya, tidak terkecuali, tidak tertinggal walaupun sesaat, walaupun satu zarah. Hatta niat kita untuk membuat kebajikan, Allah nilai, tercatat di sana nanti pahala-pahala yang banyak kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, tanggungjawab kita selain daripada membersihkan diri kita daripada zahir dan batin kita, daripada perkara-perkara keji, daripada perkara-perkara zulmah dan maksiat, maka tanggungjawab kita untuk sentiasa memperbanyakkan kebajikan, memperbanyakkan amal ma'ruf dan nahi munkar, menjauhkan, menegah daripada kemungkaran. Tidak kira di mana saja kita berada, pos apa kita, kedudukan apa kita, pengawal, tukang kebun, magistrat, qadi, pegawai agama, pegawai zakat, saintis dan sebagainya, semua mereka ini, kita ini mempunyai tanggungjawab untuk sentiasa melaksanakan suruhan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan, bila menyebut rahmat Allah Subhanahu wa taala ini,
perintah Allah contohnya, walaupun berbentuk satu hukuman, suatu azab, contohnya hukum hudud, yang mana Brunei nak laksanakan ini, heboh diperkatakan sejak dulu di Malaysia, tapi sangat sukar untuk dilaksanakan. Di Brunei telah diberikan tempoh untuk dilaksanakan hudud. Saya tidak cerita tentang hudud, tapi nak cerita bagaimana rahmat Allah dalam hukuman yang Allah Ta'ala tetapkan kepada mereka yang berdosa, mereka yang melanggar, menzalimi diri mereka dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Contohnya berzina, contohnya menuduh perempuan yang baik berzina. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina lelaki hendaklah disebat, dirotan setiap seorang 100 kali sebatan. Begitu juga ayat yang keempat menyatakan tentang jumlah sebatan yang diperlukan kepada mereka yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina yarmuna al-muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Dan mereka yang menuduh perempuan yang baik berzina tanpa membukakan, mendatangkan 4 orang saksi, maka disebat mereka ini 80 kali rotan. Apa yang saya nak tekankan di sini, bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hukuman ini. Walaupun ianya sebenarnya mendatangkan azab kepada mereka yang bersalah, menjadikan keinsafan kepada mereka, menjadi ketakutan kepada orang yang melihat supaya tidak melakukan perkara tersebut, tetapi jauh lagi hikmah yang lagi dalam yang dikorek oleh ulama, yang mana telah dibuat kajian oleh saintis-saintis di barat. Contohnya saintis daripada University Novosibirsk di Soviet Union, Rusia, telah buat satu kajian bahawa pukulan tanpa lapik di punggung contohnya akan merembeskan suatu hormon yang disebut hormon endorfin, menyebabkan seseorang itu akan menghilangkan ketagihan, akan menyebabkan seseorang itu lebih gembira dalam hidupnya. Ini kajian barat, tuan-tuan. Sebenarnya umat Islam tanpa kajian ini juga yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan yang memberikan kepada kita pelbagai kebaikan dunia dan akhirat. Nak ceritanya, tuan-tuan, bagaimana kaedah sebatan contohnya yang nampaknya menakutkan, tetapi jauh daripada sudut hikmah kepada orang yang dikenakan hukuman tadi, pertamanya menghilangkan syaitan yang menghuni tubuh badannya, yang menyebabkan dia ketagih untuk berzina dan sebagainya, ketagih minum arak dan sebagainya. Yang keduanya, yang tadi dibuat kajian oleh barat, tentulah menyebabkan hilang ketagihan tadi. Walaupun ada apa pun asbab, nak menunjukkan kepada kita maha agungnya Allah, maha sempurnanya Allah menciptakan, walaupun dalam keadaan hukuman tadi di sebaliknya, jauh di sebalik hikmah tadi, ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Sebab itu, tuan-tuan, kaedah ini, sebatan ini contohnya diamalkan juga. Pernah disebut Imam Ibn Hanbal pernah menggunakan juga apabila seorang dirasuk oleh seorang pekerja wanita istana di zaman Sultan Mutawakkil ketika itu, dirasuk, maka menggunakan terompah kayu sebagai ugutan kepada jin yang merasuk contohnya. Begitu juga yang pernah digunakan oleh Ibnu Taimiyah, diriwayatkan dalam buku kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang wafat 751 Hijrah, menyatakan Ibnu Taimiyah juga menggunakan tongkat untuk memukul mereka yang terasuk syaitan dan iblis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Saya nak bawa tuan-tuan, bagaimana rahmat Allah itu terlalu luas. Bagaimana tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk sentiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sama ada ketika kita senang ataupun ketika kita susah. Kerana apa tuan-tuan? Ketika kita senang, kita merasakan rahmat Allah begitu luas. Tapi kadang-kadang kita tak sedar, ketika kita susah, dihimpit oleh pelbagai masalah pun, sebenarnya tanpa kita sedari, rahmat Allah masih ada banyak di sekitar kita, di sekeliling kita, pada tubuh kita, pada diri kita. Tahukah kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam keadaan kita dihimpit kesusahan, masih dikurniakan kadang-kadang kesihatan kepada kita, akal yang waras kepada kita, diberikan kepada kita keluarga yang baik, walaupun dikurniakan, diujikan oleh Allah berbagai kesusahan dan sebagainya. Sebab itu, marilah sama-sama kita tengok bagaimana manusia itu diberikan kenikmatan dan kemewahan hidup. 20 tahun, 30 tahun hidupnya diuji satu saja kesusahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merungut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok bagaimana ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada para nabi-nabi pilihan. Contohnya Nabi Ayub alaihissalam, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diizinkan iblis untuk masuk merasuk tubuhnya, hingga menyebabkan Nabi Allah Ayub menderita kesakitan, hingga kan Nabi Allah Ayub ditinggalkan oleh keluarga dan kaumnya. Bagaimana akhirnya kesabaran Nabi Allah Ayub ini, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah As-Sad 41 ayat 41 dan 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wazkur Ayyuba iznada rabbuhu anni massani asyaitanu binuzbin mu'azzab urqud birijlika hadha mughtasilun baridun wa syarab. Yang bermaksud, apabila Nabi Allah Ayub memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Nabi Allah Ayub ditimpa suatu azab dan penyakit yang didatangkan oleh iblis kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan Nabi Allah Ayub permintaannya supaya disembuhkan daripada ujian tadi. Urqud birijlika hadha, hentaklah ke bumi kakimu wahai Ayub. Maka apabila dihentakkan tadi, maka keluarlah air yang sejuk daripada muka bumi, dan Allah perintahkan Nabi Allah Ayub minum air tadi dan mandi air yang sangat sejuk tadi. Ini Nabi Allah Ayub tuan-tuan, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hilangkan kenikmatan sihatnya, tetapi oleh kerana kekuatan rohaninya, iaitu hati dan ingatannya masih ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih mengagungkan Allah, masih menjadikan Allah itu Rabb dan Tuhannya, masih yakin bahawa rahmat Allah itu sangat luas, dan akhirnya Allah berikan kepada Nabi Allah Ayub ini suatu kejayaan. Disihatkan semula, kaumnya datang kembali, keluarganya datang kembali dan sebagainya. Akhirnya dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana kesabaran Nabi Allah Ayub. Sedarkah kita tuan-tuan, di sekeliling kita ada rakan-rakan kita seagama dengan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukan jauh tuan-tuan, di kejiranan kita yang diuji, suaminya sakit terlantar di hospital, istrinya sakit terlantar di hospital ataupun di rumah, anaknya sakit terlantar di hospital dan di rumah. Kita kadang-kadang tidak menghulurkan bantuan dan bertanya khabar, dan akhirnya mereka ini terlalu sempit merasakan bahawa diri mereka keseorangan. Sedangkan Nabi SAW mengarahkan kita untuk sentiasa mengingati jiran tetangga kita. Jangan kita tidur dengan keadaan kenyang sedangkan jiran tetangga kita dalam keadaan lapar. Begitu jugalah apabila satu komuniti kita dihinggapi masalah
mungkin bebanan hutang disebabkan perubatan dan sebagainya, hulurkanlah bantuan, walaupun dengan bukan bantuan duit kita, tapi bantulah, memudahkan dia untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dan besar tanggungjawab kita sebagai umat Islam agar kita dan juga umat Islam lain tidak putus asa daripada rahmat Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak akan putus asa daripada rahmat Allah illa dhal, melainkan orang-orang yang sesat, jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bersolat, kita sembahyang, dalam sembahyang kita sentiasa mengulang-ulang suratul Fatihah, yang mana di dalamnya itu terkandung berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Daripada mula ayat kita baca sampai akhirnya, keseluruhannya itu merupakan manfaat untuk kita. Tetapi saya nak tekankan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah, akan engkau kami mohon pertolongan. Nak ceritanya tuan-tuan, sebenarnya ayat ini boleh menyebabkan motivasi kita bertambah tinggi, menyebabkan jiwa kita bertambah besar, menyebabkan kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, hilang putus asa kita daripada rahmat Allah, menyebabkan kita semangat untuk hidup, menyebabkan kita rasa kasih kepada Allah dan kasih kepada Nabi. Begitu juga dengan umat Islam keseluruhnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini tuan-tuan adalah satu perkara yang menyebabkan tauhid kita kuat dan mantap. Bagaimana kita merujuk segala usaha ikhtiar kita laksanakan, dalam masa yang sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bantu kita daripada pelbagai sudut, sama ada sudut yang kita ketahui ataupun sumber-sumber tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sangka-sangka, rezeki-rezeki yang Allah taala berikan kita tanpa kita duga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini memberikan kepada umat Islam satu keyakinan kembalinya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga menyebabkan antara suratul Fatihah ini diwajibkan untuk kita baca setiap kali rakaat, dan tidak sah sembahyang kita tanpa membaca surah ini. Begitu juga ayat seterusnya. Saya nak sebutkan kepada tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah dalam suratul Fatihah ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Kita mohon kepada Allah tuan-tuan, setiap kali rakaat sembahyang kita mohon ihdinas siratal mustaqim, kita mohon ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Tetapi kadang-kadang tuan-tuan, kita mohon kepada Allah jalan yang lurus, amal perbuatan kita masih belum lurus, hidup kita masih belum lurus, belum jujur di hadapan Allah, masih lagi ada sifat-sifat bakhil, tamak dan sebagainya, masih ada lagi sifat-sifat yang buruk dalam jiwa kita, menyebabkan kita belum lurus hidup kita. Sebab itu tuan-tuan, ihdinas siratal mustaqim ini Allah Ta'ala tak berhenti situ saja, disambung lagi, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita mohon jalan yang lurus. Jalan siapa nak kita contohi, jalan siapa nak kita ikut tuan-tuan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka-mereka yang telah pernah Engkau beri nikmat sebelum kami. Iaitu jalan siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, jalan para nabi, jalan Nabi Allah Ayyub, jalan Nabi Allah Sulaiman, jalan nabi-nabi yang ada, terutama jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasul kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mereka yang mengikuti Nabi, para sahabat yang mulia. Contohnya, kalau Nabi itu bercahaya, maka para sahabat juga memberikan kepada kita banyak petunjuk untuk berjaya dunia dan akhirat.
Begitu juga mereka yang mengikuti para sahabat, tabi'in, tabi'in, sampailah al-ulama warasatul anbiya, ulama-ulama yang mewarisi perjuangan ilmu, akhlak, zahir dan batin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, contoh mana yang terbaik? Tentulah mereka-mereka ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat. Sebab itu tuan-tuan, kita digalakkan untuk sentiasa mengulang-ulang membaca kisah-kisah Nabi, membaca kisah-kisah sahabat, mengenali nabi-nabi ini, mengenali para sahabat, agar apa? Perjuangan mereka itu masuk menyerap ke dalam keseluruhan jiwa kita, menyebabkan kita rasa lebih berani, menyebabkan kita rasa kuat untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan, dan Allah sambung lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalan mereka-mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, iaitu orang-orang Yahudi, waladdallin, dan bukan jalan mereka-mereka yang sesat, iaitu Nasrani, orang-orang Kristian. Tetapi maghdub ini, orang-orang yang dimurkai oleh Allah ini banyak tuan-tuan. Orang yang jahat, orang yang menipu, orang yang jauh daripada rahmat Allah, orang yang syirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu selain Allah, orang yang suka bertemu pawang dan bomoh contohnya, orang yang suka bertangkal azimat contohnya. Allah taala murkai orang-orang sebegini. Begitu juga ad-dhalin, orang-orang yang sesat, orang yang jauh daripada perjalanan Nabi dan Rasul contoh. Mereka yang tidak mengaku kepada kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak tuan-tuan ajaran-ajaran yang tersembunyi sekitar Talim Jaya. Saya pernah pergi tuan-tuan beberapa kumpulan yang akhirnya mula-mula mengajarkan seolah-olah ajaran Islam, akhirnya mereka ini tidak bersolat, tidak sembahyang, hanya cukup dengan niat, kerana merasakan mereka ini mendapat syariat Nabi Muhammad, tarekat Nabi Muhammad, hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perjalanan Nabi itu ialah perjalanan umat Islam seluruhnya. Kena sembahyang, Nabi pun sembahyang bengkak-bengkak kaki. Nabi menangis mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berjuang, luka parah dalam perjuangan perang Uhud contohnya. Nabi berperang, Nabi dibaling batu, berluka parah tuan-tuan. Takkan kita cukup dengan niat sahaja tanpa berusaha ikhtiar, tanpa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, seorang mukmin sepatutnya mereka ini memperbanyakkan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggungjawab kita agar apa? Bila ingatan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita itu dipenuhi dengan pelbagai ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesukaan kita itu kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita inginkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang tidak menjadikan Allah itu sebagai matlamatnya, maka mereka ini disesatkan, dijauhkan dengan berbagai ujian nafsu, harta, anak pinak, isteri, yang mana menjauhkan mereka daripada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan dengan harta dan anak-anak kamu. Barang siapa yang berbuat demikian, mereka tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi tuan-tuan. Sebab kadang-kadang tuan-tuan kita lupakan Allah Subhanahu wa taala disebabkan keluarga. Sanggup ambil rasuah contohnya, sanggup menipu untuk apa? Kerana inginkan anak dapat sesuatu, habuan, hadiah dan sebagainya. Kerana apa? Kerana isteri nakkan kalung emas contohnya, na'udzubillah min zalik dan sebagainya. Mudah-mudahan tuan-tuan,
Bila kita sentiasa ingat Allah, antaranya selalu hadir ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, sentiasa bersama dengan orang-orang yang baik, ahli-ahli masjid contohnya, Pak Imam, Pak Bilal, orang yang sentiasa inginkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, sebab ar-rajul ataupun al-maru ala dini khalili, seseorang itu akan mengikut agama, budaya, kehidupan orang yang dia sayang, orang yang dia rapat, kekasihnya. Kawan-kawan baik kita tuan-tuan akan mempengaruhi hidup kita, kepercayaan kita, budaya hidup kita, kesukaan kita, hobi kita. Kalaulah kawan kita suka mancing, mula-mula kita tak suka, lama-lama jadi juga seorang yang hobinya memancing. Tapi kalau kawan kita itu orang ulama, pewaris Nabi contohnya, orang soleh, kita rapat dengan dia, mudah-mudahan hati kita hidup seperti mana hidupnya ulama tadi. Sebab apa tuan-tuan? Orang yang ada ilmu ini, ilmu tadi kalau datang daripada hati, keluarnya daripada hati, maka ilmu tadi menerangi hati kita. Bila menerangi hati kita, kita akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh tahu dengan sebab ilmu tadi yang diajarkan kepada kita, kita boleh bezakan yang hak dan yang batil, mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Sebab itu tuan-tuan, tanggungjawab kita ni masih banyak lagi. Orang yang susah di kelita kita masih banyak lagi. Kita boleh buat kebajikan yang besar. Kita nakkan catatan amalan kita itu full mark. Kalau kita nakkan anak kita berjaya dalam peperiksaan, kita nak semua A, tak nak merah, semua nak biru, flying colours. Tapi dalam amal kita, kita tak nak tekankan pula anak kita supaya apa? Supaya sembahyangnya tak tinggal, supaya baca Al-Qurannya tak tinggal, supaya lidahnya sebut nama-nama Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tak tinggal. Sebagaimana Nabi dan para sahabat dan mereka yang mengikuti Nabi dan para sahabat ini sampai kepada kita ini tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, bila kita tidak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala janjikan kehidupan yang baik. Bila kita ingat Allah, Allah Taala ingat kita, dipelihara pelbagai harta kita. Kita nak jaga harta dengan apa tuan-tuan? Dengan sedekah. Sedekah wajib, zakat, sedekah sunat. Ada kita keluarkan sedekah, masuk ke tabung masjid, tabung anak yatim dan sebagainya. Barulah harta kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak jaga harta, kalau nak jaga keluarga, bagaimana? Sama juga tuan-tuan, jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah, jagalah, lindungilah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Api neraka Allah ini sangat hebat tuan-tuan, yang mana kita tidak tertanggung. Dan Allah akan gantikan kulit kita, telah terbakar, digantikan lagi, hinggalah kita habis dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kita masuk syurga Allah ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita bergantung rahmat saja tanpa amal ibadah juga salah. Kerana apa? Iman dan amal ini digandingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tidak ada orang berniat saja nak jadi baik tapi tidak melakukan amal kebajikan, bercita-cita saja nak jadi orang soleh tapi tidak mengamalkan pelbagai ilmu-ilmunya, suka nak jadi baik tapi tidak mengusahakan dirinya berjihad untuk ilmu contohnya. Cari ilmu, walaupun terpaksa mengorbankan harta, terpaksa mengorbankan masa, tenaga, senggang mata nak cari ilmu. Kerana apa? Nabi SAW janjikan kepada kita, siapa nakkan dunia, hendaklah dia berilmu. Siapa nakkan akhirat, hendaklah dia berilmu. Siapa nak kedua-duanya, maka hendaklah dia berilmu. Maka ilmu tadilah yang menyebabkan kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kenal halal haram, kita tahu kesukaan Allah dan kemurkaan Allah. Maka hiduplah hati kita sentiasa ingat kepada Allah dalam setiap perbuatan kita. Sebab itulah tuan-tuan,
kita baca bismillah itu bukan saja kosong. Bismillah itu ialah sentiasa mulazamah, mengulang-ulang nama Allah, 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 Allah dalam hati kita. Kerana apa? Hati kita tempat Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat cemburu kalau hati kita ada selain daripada Allah. Ada nafsu contohnya, ada harta contohnya, ada anak kita contohnya, ada isteri kita contohnya. Allah nakkan Allah sahaja yang ada dalam hati. Kerana itulah fitrah manusia sebenarnya. Sebab itu tuan-tuan, di alam alastu bi rabbikum, alam arwah kita, alam kita dijadikan, roh kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditanya, qalu bala syahidna alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Maka kita menyaksikan, ya, engkaulah Tuhan, Tuhan kami. Kami menyaksikan, ya Allah. Tetapi bila kita masuk ke alam ajsam, masuk dalam tubuh kita, roh kita, kita dihijab oleh badan kita, oleh dunia ini, oleh nafsu kita, oleh harta kita, oleh pelbagai hijab-hijab yang tebal-tebal. Sebab itu tuan-tuan, nak hilangkan hijab ini ialah memperbanyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijab itu merupakan zulma, kegelapan. Kegelapan ini perlu diterangi dengan cahaya-cahaya yang datangnya daripada amalan-amalan ibadah kita, yang datangnya daripada ilmu-ilmu yang kita pelajari, yang datangnya daripada zikrullah yang kita amalkan di lidah dan juga dalam hati. Dan akhirnya dengan cahaya tadi kita nampak dengan mata hati kita, basirah kita, kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita tidak putus asa daripada rahmat Allah, hendaklah kita berserah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa tuan-tuan? Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita dah usaha, dah berazam betul-betul, kemudian kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti Jabariyah, golongan Jabariyah seperti bulu yang ditiup angin, tetapi berusaha bersungguh-sungguh mengikut sebab dan musabab. Contohnya, kalau kita sakit contohnya, makan ubat tuan-tuan. Kalau perlu diagnosis oleh doktor contohnya, perlu pembedahan, dibedah contohnya. Kalau perlu kita berjumpa dengan perawat-perawat Islam, kenalah jumpa. Kemungkinan masalah-masalah yang membabitkan gangguan makhluk halus contohnya, tak bolehlah duduk saja serah daripada Allah tanpa ada usaha ikhtiar. Sebab itu disebutkan fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tak boleh tawakal saja tanpa azam, bersungguh-sungguh memperbaiki segala kesalahan, segala masalah-masalah kita, barulah betul. Dan dalam masa yang sama, hendaklah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan sabar, jalan-jalan doa. Sebagaimana firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jalan-jalan sabar, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak lupa bahawa Allah yang memberi, bukan kita yang mengarahkan Allah. Kita doa ni tuan-tuan, bukan kita minta Allah Ta'ala ikut cakap kita. Doa tadi sebagai ibadah kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala perintahkan, wa iza salaka ibadi fa inni qarib. Allah Ta'ala perintahkan kita suruh berdoa, ud'uni astajib lakum. Kita pun berdoa, banyak doa-doa maksur, banyak doa-doa yang Nabi SAW titipkan kepada kita. Doa banyak-banyak, bukan arahkan Allah kabulkan doa kita, tapi sebagai ubudiyah kita, menandakan kita hamba. Ya Allah, aku hamba, aku lemah, serahkan segalanya kepadamu. Tapi dalam masa yang sama, usaha kita kena ada, azam kita perlu kental, perlu dilaksanakan, perlu ada organisasinya, perlu ada strateginya, kena ada planningnya, kena ada perancangan dan sebagainya. Barulah kita serahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, Sayyidina Ali pernah menyebutkan, al-haqqu bilan nizam
yuzhiqul batil bin nizam. Kalau tak silap saya, kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah ataupun radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Ali, kebenaran tanpa dirancang ataupun tanpa perancangan yang rapi, yang sempurna, akan dikalahkan oleh kebatilan, kejahatan yang dirancang sempurna. Sebab itu tuan-tuan, tak pelik tuan-tuan kalau orang boleh buat satu organisasi, satu komiti untuk panggil kumpulan Metallica ke Malaysia contohnya, yang harga bayarannya itu mahal sangat, yang mana terlalu sukar sebenarnya kalau ikutkan takkan datang Malaysia ni. Tapi oleh kerana dia terancang rapi tuan-tuan, dah buat bertahun mungkin, dah tempah lama dah, duitnya pun ada, mohon sana mohon sini, usaha yang maksimum contohnya, maka akhirnya dia berjaya kerana Allah itu bersifat maha pemurah. Siapa yang usaha, Allah Ta'ala berikan. Tapi kita tuan-tuan sangat susah nak panggil ulama-ulama yang hebat pun susah. Bukan saja luar negara, dalam Malaysia pun nak panggil ulama yang datang, susahlah, dia tak boleh datang sebab dia punya jadual ketat. Itu tandanya tidak ada perancangan. Contoh tuan-tuan, banyak kalau kita nak contohkan yang lain-lain dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita. Sebab apa? Itulah kata Sayyidina Ali tadi, tidak ada perancangan. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, kejayaan umat Islam ini antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Allah Taala sebutkan qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah boleh kejayaan orang-orang yang beriman, orang-orang Islam ni, orang beriman, allazina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang dalam sembahyang, dalam ibadah solat, mereka khusyuk kepada Allah, hati mereka hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, orang yang khusyuk ini orang yang berjaya. Orang yang berjaya, kita dengar dalam azan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sedikit pengajian kita atau tazkirah kita pada malam ini. Bila sebut saja kejayaan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kejayaan itu kepada orang-orang Islam, orang-orang beriman, yang mana bila mereka bersembahyang menghadap Allah Subhanahu wa taala, keseluruhan jiwa raga mereka itu di hadapan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah dengan jiwa raga mereka, zahir dan batin mereka. Itulah yang dibuat oleh Nabi SAW, para sahabat dan mereka yang selepas itu, tabi'in, tabi'in, hingga kan diberitakan, dikhabarkan Sayyidina Ali dipanah. Untuk mencabut panahnya, maka Sayyidina Ali solat 2 rakaat. Ini tuan-tuan, bagaimana hingga kan dalam hadis nak diceritakan, Nabi SAW menyebutkan tanda seseorang itu khusyuk ialah dia tidak kenal orang di kanan dan kiri. Ini tuan-tuan, kita sembahyang datang sebelah, kita tahu ini Ahmad ni, ni Mamat Paib ni, kita tahu. Itu tanda, kata Nabi SAW, bukan kata saya kan? Begitu juga Nabi SAW mengaitkan pergerakan tubuh badan yang zahir ini dengan tidak khusyuknya seseorang. Sebab itu dalam fiqh pun, kalau pergerakan yang cukup besar, cukup banyak, maka batal sembahyang kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, disebutkan suatu masa Nabi SAW masuk ke dalam masjid, maka Nabi ternampak seorang sahabat dalam sembahyangnya mengurut-urut janggutnya. Maka
Maka Nabi pun bersabda, law khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihu. Nabi kata apa? Andai orang ini hatinya khusyuk kepada Allah, maka akan khusyuklah, akan tenanglah seluruh anggota tubuh badan. Sebab itu tuan-tuan, sembahyang ini melatih kita untuk tenang, untuk khusyuk depan Allah. Bukan saja hati, tapi zahir tubuh badan kita juga turut tenang, kulit kita tenang. Sebab itu tuan-tuan, saya baru-baru ini melihat satu alat. Alat ini dicipta oleh manusia lah. Namanya biofeedback. Satu alat yang dicipta untuk mengukur ketenangan kulit kita, untuk mengukur pernafasan yang terbaik. Dan ada sokongan daripada pelbagai pakar-pakar dari sudut dia punya penyelidikan dan sebagainya. Dan saya dah cuba dah, kita dah pernah buat beberapa kali test alat ini untuk mengukur tahap apa, ketenangan kulit. Kulit ni boleh diukur rupanya. Yang mana kulit ini kalau dia tenang, maka grafnya itu akan hijau, contohnya. Tuan-tuan kalau balik nanti buka YouTube, tuan-tuan type biofeedback, tuan-tuan boleh tengoklah serba sedikit. Dia panjang lebar penerangan. Nak ceritanya tuan-tuan, Nabi SAW melatih kita agar hati dan juga zahir kita ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu tenang. Kerana apa ketenangan itu penting? Kerana sebagai kerehatan yang cukup untuk kita bekerja semula menjadi yang lebih hebat. Hingga kan diwajibkan solat tadi waktu ikut waktunya. Ada solat subuh hanya untuk apa? Antaranya supaya kita bergerak, motivasi maju, bangun pagi. Kerana apa? Nabi kata berpagi-pagi itu barakah. Maka bangun pagi kita. Dan banyak ditulis oleh ulama kenapa solat subuhnya, walaupun hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita di sebalik daripada kewajipan itu, tentulah Allah Maha mengetahui kenapa solat subuhnya itu pagi-pagi. Zuhurnya itu pula ditetapkan wajib berhenti untuk solat sembahyang, kerehatan tadi. Ada pula sunat untuk rehat sebelum zuhur. Kerana apa? Untuk bangun malamnya tahajud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ibadah, untuk baca Al-Quran, untuk qiyamul lail, untuk i'tikaf di masjid dan sebagainya. Begitu jugalah yang lain-lain, solat-solat yang lain. Ini tuan-tuan cerita daripada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui kehidupan kita diberikan kepada Nabi SAW lidah untuk menyampaikan kepada kita agar kita boleh ikut kaedah Nabi dan berjaya dunia dan akhirat. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sembahyang, hendaklah anggota tubuh badan kita juga turut tenang. Sebab apa Nabi sebut tadi, law khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihi. Begitu juga Nabi sebut, kita sembahyang, kita tak tahu siapa di kanan dan kiri kita. Itu menandakan khusyuk kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sebenarnya dia berkait juga dengan sebelum itu lagi niat kita sebenarnya. Sebelum solat kita dah niat dah nak bangun subuh contohnya. Niatnya bila? Malam sebelum tidur. Begitu juga zuhur. Lepas solat subuh niat pula aku nanti nak solat zuhur berjamaah. Itu dia punya kesan dia, rentetan dan rantaian. Walaupun begitu, tetapi kita nak tengok bagaimana khusyuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala zahir dan batin kita tadi. Supaya apa? Supaya seorang ibu contohnya, bila dia khusyuk di hadapan Allah, tentulah layanannya pada suami lemah lembut, pada anak-anaknya penuh dengan hikmah contohnya, didikannya pada anak-anak tentulah hebat. Begitu juga seorang suami, seorang bapa, bila dia khusyuk di hadapan Allah, tentulah hatinya tenang, tidak marah-marah, tidak sewenang-wenangnya mengukur dan sebagainya, tidak mendera contohnya, seperti mana kita tengok di dalam kaca-kaca TV, dalam media massa dan sebagainya. Begitu juga seorang anak, dia tenang,
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada perintah ibu dan bapanya selagi mana perintah tadi tidak berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah bagaimana nak mendapatkan khusyuk dalam solat yang dinyatakan oleh Allah sebagai kejayaan tadi, kejayaan yang hakiki tadi, maka hendaklah kita sentiasa mempergiatkan ilmu dalam hidup kita. Hendaklah kita sentiasa mengamalkan ilmu apa yang kita ketahui. Contohnya bila kita tahu bahawa sebutan subhanallah itu suatu perkara yang baik, maka hendaklah diamalkan. Sebutan la ilaha illallah itu berat timbangannya ditimbang di langit dan bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi dan serta isinya ditimbang dengan kalimah la ilaha illallah, maka lagi berat kalimah la ilaha illallah ini, maka hendaklah diamalkan la ilaha illallah. Bukan saja ketika tahlil nak makan kenduri tuan-tuan, tetapi dilazimkan mulazamah setiap hari. Barulah bila kita banyak mengulang-ulang nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini, bismillah tadi, barulah tercapai, barulah disebut dengan nama Allah. Kerana apa? Setiap masa, setiap saat, itulah sebutan kita, tujuan kita, tumpuan kita, tidak ada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hinggalah mula-mula bismillah iaitu billah, dan meningkat kepada ma'allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Merasakan Allah serta kita barang di mana kita berada. Ini tuan-tuan, barulah seseorang itu jiwanya penuh dengan kehebatan. Hanya Allah saja tempat tujuan, tidak ada yang lain. Sebab itulah para sahabat bila mana berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inginkan Allah dan Rasulnya sahaja, maka mereka berebut-rebut untuk syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sabar. Dipenjarakan, mereka syukur dan mereka beruzlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Bukan mereka akhirnya menyerah kalah, akhirnya mereka itu berubah. Perjuangannya bukan kerana Allah, tapi kerana harta dan sebagainya, contohnya. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah kita jadikan Allah sebagai tempat pergantungan kita, tidak ada yang lain. Bukan tangkal azimat, bukan cincin batu permata, cincin bermata hijau, bukan batu akik dan sebagainya, bukan keris yang kita gantung di rumah, bukan pedang, bukan kayu koka, bukan yang lain, tapi Allah yang ada dalam akidah kita, dalam jiwa sanubari kita, yang kita sentiasa sebut di lidah, yang ingat dalam akal fikiran kita, dan kita sebut dalam hati kita. Kerana apa tuan-tuan? Kerana sekiranya kita bergantung kepada selain daripada Allah, bergantung kepada keris contohnya, bergantung kepada kayu koka contohnya, pakai kayu koka untuk apa? Mengelakkan gangguan iblis. Kalau dia berkeyakinan begitu, maka rugilah. Kerana apa? Dia seolah-olah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tangkal azimat, dipakai di lengan, dipakai di pinggang, digantung di pintu. Untuk apa bila ditanya? Supaya tidak ada maling, tidak ada pencuri curi kasut. Dia sanggup syirikkan Allah daripada hilang kasutnya. Dia sanggup mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala kerana takut kehilangan sepatu ataupun kasut. Bagaimana kita nak tahu sampai peringkat itu kita mungkin boleh mensyirikkan Allah? Contohnya tuan-tuan, kita ada cincin yang mana orang kata ada khasiat, cincin ni ada khasiat, kena pakai, dia mengelakkan santau contohnya. Kita sampai mana kita dah keluar rumah 20 km, kita boleh sanggup patah balik semata-mata nak guna cincin tadi supaya kita rasa selamat daripada santau. Ini dah sampai ke peringkat kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada selain Allah. Cincin tu sunat, boleh pakai macam mana Nabi pakai. Tetapi kalaulah ianya jadi pergantungan, maka kita telah jauh daripada sunnah sebenar.
Sunnah yang utama ialah apa? Berpegang kepada tali Allah, berpegang kepada Allah, kitabnya, sunnahnya. Tetapi ini sebaliknya, berpegang akhirnya kepada keris kecil, tuan-tuan, disimpan. Quran kecil disimpan, Quran tak boleh baca tu disimpan, tuan-tuan. Dia kata, "Ustaz, ni Quran." Yelah, boleh baca. Tak boleh lah, kecil sangat. Tu bukan Quran lah. Cari Quran tu, bawa tak apa, boleh dibaca. Ini simpan, tuan-tuan, digantung di pintu rumah, digantung di dalam kereta. Dijadikan apa? Dijadikan tangkal. Kerana apa? Takut dapat mudarat, dan mudah-mudahan dapat manfaat dengan sebab digantung Quran kecil tadi. Tapi Quran yang tak boleh dibaca, kalau dibaca boleh lagi, tak apa, senang nak rujuk. Nak baca sebelum nak bergerak, baca dulu Quran, 5 ayat contohnya. Ini tak ada, tuan-tuan, tak boleh baca pun. Saya dah tengok banyak dah Quran kecil. Bukan saja dijual di Malaysia, datangnya daripada masa pergi haji. Tahun 2010 saya pergi haji, tepi-tepi jalan tu, kat hotel tu banyak dijual Quran kecil, kelambu Kaabah. Tak betul tak tidak, wallahu alam. Tapi itulah yang menyebabkan banyak masalah dalam masyarakat Melayu kita. Elok-elok dah pergi haji tadi, banyak dosa pergi haji Allah Ta'ala ampunkan, seperti kain putih bayi yang baru lahir. Tapi silapnya nak balik tu tertarik hatinya. Kerana apa? Lari daripada ingatan dia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tertarik nak beli kelambu Kaabah, simpan dalam botol, gantung kat rumah. Tak jadi tadi dah. Elok-elok putih bersih seperti bayi baru lahir, seperti kain putih, akhirnya jadi hitam legam. Kerana apa? Kerana menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan tangkal dan azmat. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, "Man 'alaqa faqad asraka." Hadis sahih, tuan-tuan. Siapa yang menggantungkan tangkal azimat, dia menyekutukan Allah, menuakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang menyekutukan Allah tidak diampunkan melainkan taubat nasuha. Dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan, kalau ada kat rumah kita tangkal azimat dipakai di badan, balik ni buang. Kalau boleh dibakar, dibakar. Ataupun kita tanam 4 penjuru rumah, gantung 4 penjuru rumah paku, tanam pula dalam kat luar rumah 4 penjuru, taruh taik besi, biji besi, taruh botol, dalamnya ada kacang hijau contohnya. Ataupun kita tulis Quran, sesuatu Quran dimasukkan dalam tu, ditutup botol tadi, diterbalikkan pula contohnya. Banyak lagi dalam masyarakat Melayu niatnya memagar rumah. Sebenarnya, tuan-tuan, kebanyakan pagar rumah ini dihuni oleh syaitan dan jin-jin. Mungkin jembalang tanah dan sebagainya yang berupa binatang. Sebab itu, tuan-tuan, kalau berlaku, tuan-tuan, perkara pertama sebelum kita menutup mata kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau tak kesiankan diri sendiri, kesiankan anak cucu kita yang nak mewarisi harta-harta kita. Kalau kita mewarisi harta berjuta-juta ringgit, syukur mereka, anak-anak cucu kita, alhamdulillah, wan kita wasiatkan kita harta. Ini diwasiatkan syaitan dan iblis yang menjaga, yang menjadi pendamping. Ini yang teruk, tuan-tuan. Ini yang banyak dalam masyarakat, yang mengadu, akhirnya bercerai-berai pun ada, akhirnya berbunuh-bunuh, bersembelih-sembelih pun ada. Dalam surat Khabar bukannya sikit kita tengok orang mati disembelih oleh anaknya. Kerana apa? Anaknya nampak bapaknya macam binatang. Yang nampakkan siapa? Tentulah yang menyerupai itu ialah iblis ataupun jin-jin yang jahat. Sebab itu, tuan-tuan, akidah ini perlu dijaga supaya apa? Kita boleh nampak sebagaimana doa yang kita baca, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak. Maksudnya apa, tuan-tuan? Kita nampak kebenaran itu betul-betul kebenaran. Bukannya sebaliknya. Ada orang nampak kebenaran itu macam dusta, macam penipuan. Dia kata, betul ke ustaz ni? Cakap tangkal tu haram. Setahu saya harus. Dia kata, boleh pula. Tak apalah. Sebab apa? Dia nampak hak itu macam batil.
Bukan saja kita doa minta Allah Ta'ala tunjukkan yang hak itu hak. Contohnya tuan-tuan, kita tak tahu sebelum selama ini perkara itu perkara syirik. Sekarang dah tahu, Allah Ta'ala tunjukkan. Oh ya, ada Quran kecil dulu bapak bagi. Oh ada keris, pedang, pedang samurai, pedang zaman Jepun contohnya, simpan kat rumah. Sebab apa? Tombak, dan bagailah kerambit, macam-macam warisan, benda-benda tajam contohnya, kita simpan. Dan akhirnya makan diri. Sebab apa? Dihuni oleh pendamping ataupun jin ataupun syaitan yang jahat. Jadi tuan-tuan buang. Kalau ada, buang. Kalau tak berani, mintalah pakar-pakar perawat-perawat Islam yang banyak sekarang ni, yang betul-betul menggunakan pelbagai kaedah-kaedah Islam, minta mereka musnahkan. Bukan saja kita tahu yang hak itu hak, tapi dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ikut kebenaran tersebut. Ada orang tuan-tuan dia dengar kebenaran tapi tak mampu ikut kerana Allah tak kurniakan dia mengikuti kebenaran tadi. Malahan bukan saja dia tak mengikuti, kadang-kadang dia melawan pula. Ada orang tuan-tuan menganjurkan satu kumpulan seni mempertahankan diri yang membabitkan perkara-perkara syirik. Contohnya apa? Ditanam dalam tanah tak mati tuan-tuan 4 jam. Boleh pula digali balik hidup dia. Contohnya dipukul dengan beliti tak apa-apa, kebal tuan-tuan. Tetap dengan parang pun tak apa-apa. Sedangkan Nabi dan para sahabat mati syahid, tetap dengan parang putus tangannya, telinganya ada yang putus sahabat Nabi, ada hidungnya putus ganti dengan emas. Kita tuan-tuan dia tetap takluk, hebat sangat, lebih daripada Nabi dan para sahabat. Ada tuan-tuan, di tempat saya pun ada, banyak-banyak tempat begitu. Bila disebut ini perkara yang ada di dalamnya perkara-perkara yang syirik kemungkinan. Sebab apa? Luar biasa. Tanam dalam tanah tak mati tuan-tuan 4 jam. Kita 5 minit tahan nafas tak tahan tuan-tuan. Cuba tuan-tuan berhenti sekejap tahan nafas. Berapa minit tuan-tuan boleh tahan? Ada orang 3 minit je. Menyelam tu tak sampai 5 minit dah nak mati kat bawah tu. Naik atas, lemas. Ini 4 jam tuan-tuan tak mati. Bagaimana tuan-tuan kata ilmu itu ilmu yang hak? Sebab apa? Dia boleh buat banyak kali. Kalaulah tak sengaja dalam keadaan darurat ditanam oleh penjenayah dan sebagainya, dia minta Allah, akhirnya dia selamat. Sekali itu je lah. Kali kedua, ketiga, bila dia tanam lagi mati terus lah. Itu betul lah mungkin. Ini tuan-tuan boleh didemonstrasikan banyak kali. Ini menandakan ia bukannya karamah, kemuliaan, tetapi mungkin istidraj ataupun sihir yang datangnya dibantu oleh syaitan dan iblis. Begitu juga kebal tadi. Saya sebutkan tadi Nabi dan para sahabat tuan-tuan, mereka itu syahid di jalan Allah. Sayyidina Hamzah ditemui terobek, jantungnya hilang, dimamah oleh Hindun contohnya. Begitu juga sahabat-sahabat lain tadi tu, potong hidungnya hilang, kena parang, kena pedang, ganti dengan emas, contohnya. Nak ceritanya bagaimana para sahabat ini tak kebal. Mereka berani kerana apa? Allah, dirasakan Allah bersama mereka. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nabi dan para sahabat sentiasa merasai Allah beserta mereka. Itu mereka berani. Bukan dengan sebab jin yang hebat duduk dari badan mereka, membuatkan mereka kebal. Ada pula tangkal di pinggang, di lengan, supaya apa? Bila tetap takluk. Ini biasanya ada perkara-perkara yang batin. Sebab tu kita minta tadi nampak satu perkara itu hak di hak, supaya kita boleh ikut perkara hak tadi. Kalaulah wa innal batilan batilah, dan kita ditunjukkan oleh Allah perkara yang batil itu batil, supaya apa? Warzuna jinaba, kita dikurniakan oleh Allah menjauhi perkara-perkara batil tadi. Dengan jalan apa? Dengan macam-macam lah. Mungkin kawan kita ajak kita jauhkan perkara itu. Mungkin kita dengar dalam radio, mungkin kita dengar dalam televisyen, mungkin kita dengar dalam ceramah, mungkin kita datang di majlis-majlis ilmu sebegini, dengar kuliah ustaz-ustaz, dengar pakar-pakar bagai-bagai,
kita dengar daripada pihak Kementerian Kesihatan, ini tak boleh, produk ini bahaya, ada kimia, ada asid dan sebagainya, merosakkan tubuh badan kita, contohnya. Dan kita dikurniakan oleh Allah menjauhi perkara tadi. Bukan sebab tak percaya, akhirnya kita yakin dengan apa yang Allah Ta'ala hidayahkan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan pada malam ini kesimpulannya, hendaklah jangan kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Antara lain, berpeganglah dengan tali Allah, dengan Al-Quran dan hadis, dan juga para ulama waris Nabi. Mudah-mudahan kita tidak jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-anwar bi syamsika abadan abadan rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqna rizqan halalan wasi'an tayyiban wa la ta'dil wa la nashqatan wa sabin wa la nasbinaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka at-tawbata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil barra wa tarikatil bayda. Allahumma ij'alna mustaqimin wa la taj'alna saqimin ala al-haq. Allahumma manna 'alaina bil hidayah wal istiqamata ala syari'atil barra wa tarikatil bayda. Allahumma iftah 'alaina akmal al-futuh wa shrah as-sudur min akmal ash-shurur. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ahya wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada waj'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.